Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Iman, Rukun, Hakikat dan Pembatalannya. Kita telah masuk kepada siri yang ke-14 daripada awal kitab, iaitulah beriman kepada hari akhirat. Jadi rukun iman kita yang kelima, beriman kepada hari akhirat. Bila orang ni boleh beriman hari akhirat, insya-Allah dia akan iman, dia akan gagah. Sebab kita tak berani nak buat maksiat bila kita tahu kita akan mati, hidup balik. Hari ni yang jadi masalah hari ni, dia tahu mati sebab dia tengok hari-hari orang mati. Dia tolong usur orang mati, tolong masuk dalam kubur orang mati. Dia menganti orang mati lagi. Tapi dia sendiri dia tak ingat lepas mati tu apa jadi. Ini masalah. Kita tahu mati, tapi kita tidak memberi kesedaran kepada kita lepas mati tu apa benda yang kita akan berlaku. Jadi rukun Islam yang kelima ialah beriman dengan hari akhirat. Al-imanu bil yaumil akhir. Pengertiannya secara ringkas, apa dia maksud beriman hari akhirat ni secara ringkasnya, sebelum kita masuk kepada uraiannya. Beriman kepada hari akhirat berarti kita beriman kepada yang pertama, apa yang dicerita oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam Quran sudah ada Tuhan cerita. Hari kiamat ni hari huru-hara. Al-Qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Apa yang lagi itu? Iza waqa'atil waqi'ah. Semua itu cerita-cerita hari kiamat yang menunjukkan huru-hara. Hari itu manusia tak tahu siapa. Baju tak pakai, seluar tak pakai, semua berlari nak menyelamatkan diri. Apa dia? Nak pergi mana? Tak tahu. Jadi Al-Quran sudah sebut. Yang kedua, apa yang dicerita oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara yang akan berlaku setelah mati. Jadi kita dua ya, kita boleh tahu. Sebab beriman hari akhirat ni iman dengan benda yang kita tak nampak. Dia benda tak berlaku lagi. Ataupun benda berlaku pada setengah orang, tapi dia tak balik cerita pada kita. Maka ini dipanggil beriman dengan benda yang lain yang tak nampak. Jadi benda lain ni yang boleh cerita kepada kita, siapa? Dua saja. Yang pertama Allah sendiri cerita dalam Al-Quran. Yang kedua Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dalam hadis-hadis dia yang sahih, yang mari daripada wahyu daripada Allah. Allah Taala beri wahyu kepada Nabi, Nabi cerita kepada kita. Sebab manusia ni tak ada cakap dengan Allah. Kalau ada orang ngaku dia cakap dengan Allah, sah dah tu. Sah apa? Ada desak. Boleh confirm lah dulu. Manusia tak boleh cakap. Yang boleh cakap ni siapa? Nabi pun tak bercakap terus dengan Allah kecuali beberapa peristiwa saja. Dalam Isra' Mi'raj contohnya. Dan maka yang lainnya melalui perantara Jibril alaihissalam. Maka Nabi kita cerita apa dia tentang hari akhirat ni. Yang pertama, fitnah di dalam kubur. Bila orang itu mati, dia akan ditanya dalam kubur. Soalan kubur ni sudah ada. Ada ke tak ada soalan? Ada. Bocor tak bocor soalan? Tapi boleh jawab ke kita? Ini soalan. Kita yakin ke kita boleh jawab soalan dalam kubur? Ini kita takut. Yang kita gerung, yang kita bimbangnya takut. Mari soalan sudah tahu, nak jawab tak boleh. Sebab lidah sudah keluh. Kenapa keluh? Sebab kita tidak beramal dengan apa yang kita nak kata. Atas dunia ni tak apa lah. Kita boleh goreng, boleh kata apa saja. Akhirat bukan tempat dia. Yang kedua, azab dan nikmat di dalam kubur. Fitnah tu mana ujian. Soalan dia, ni azab atau nikmat? Nikmat tu, orang yang baik, maka Allah Ta'ala akan luah ke kubur dia, maddal basar. Masuk dalam kubur tu luah. Macam ada cerita kan dalam ketubah kita. Bila orang tu orang baik, dia marah pula kalau kita lambat usul dia. Dia kata, Qaddimuni, cepat bawa aku kubur, cepat. Sebab dia nampak, dia dah tunggu ni. Bila letak dalam kubur tu Allah akan madah. Mari. Semua rahmat sudah tunggu. Jangan kata orang dalam kubur sepik. Sepik bagi siapa? Bagi orang yang tidak beriman. Bagi orang yang tidak ada amalan. Kubur akan himpit. Na'udzubillah. Yang ketiga, kebangkitan semula dan perhimpunan di padang mahsyar. Yang keempat, kitab amalan manusia. Sama ada baik ataupun sebaliknya. Perhitungan hisab dan al-mizan, neraca timbangan Allah Ta'ala nak timbang amalan kita.
Yang seterusnya, syurga dan neraka. Nikmat dalam syurga dan azab dalam neraka, semua ini telah dicerita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Maka itu dia panggil beriman dengan hari akhirat. Semua ni kita tak nampak. Orang yang pergi ke kubur dapat tak pernah balik cerita kepada kita. Ada orang kata tu, 2-3 orang bermimpi, iyalah mimpi dalam tidur ni semua boleh jadi. Mimpi Nabi ada yang mimpi yang betul. Mimpi orang lain tu boleh jadi betul, boleh jadi dan banyak tak betul. Tengok orang pula. Siapa dia yang mimpi tu? Kita ni sengih suka bangun pagi dah. Apa dia? Allah. Turki mimpi jadi lagu malah. Jadi raja. Orang tabik, orang sembah dia. Tak ada orang kata awak dusta. Orang kata. Tak kata sebab dia kata dia mimpi. Tak ada orang tak ada. Kalau dia mimpi ni bukan hujah. Baiklah. Al-Quran menitik beratkan hal beriman kepada akhirat. Jadi dalam Quran banyak sekali yang menyebut tentang akhirat. Kita Al-Quran berisi penuh dengan sebutan hari akhirat. Di samping menekankannya pada tiap-tiap tempat dan mengingatkan hari akhirat pada tiap-tiap tajuk, serta meyakinkan berlakunya hari akhirat dengan menggunakan pelbagai gaya bahasa Arab. Jadi bermacam-macam uslub kalimah yang digunakan oleh Allah SWT nak suruh kita takut. Di antara bukti yang menunjukkan penekanan Al-Quran tentang hari akhirat ini ialah mengikatkan keimanan pada hari akhirat. Dia ikat kita ni supaya beriman dengan hari akhirat. Dengan keimanan kepada Allah. Contohnya seperti ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tetapi al-bir, kebaikan, kebajikan itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 177, dia gabung terus iman, hari akhirat. Sebab dua ni yang boleh pakai. Kalau beriman saja, tak percaya hari akhirat, tak jadi. Tak ada baik. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan beramal saleh, maka bagi mereka itu pahala mereka di sisi Tuhan mereka dan tidak ada ketakutan ke atas mereka dan mereka pula tidak berduka cita. Jadi man amana billah wal yawmil akhir. Gabung sekali. Surah Al-Baqarah ayat 62. Zalika yu'adhu bihi man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan kepada hari akhirat. Yu'minu billah, beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Ini syarat dia, iman Allah, iman hari akhirat. Surah Al-Baqarah ayat 232. Ayat yang keempat. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir. Perangilah kamu akan mereka yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Dia gabung dua kali. Orang ini tak beriman kepada Allah, tak beriman hari akhirat, perang. Mana orang yang tidak Islam itu? Surah At-Taubah ayat 29. Ayat yang kelima. U'budullaha warjul yawmal akhir wa la ta'tsaw fil ardi mufsidin. Beribadatlah kamu kepada Allah dan harapkanlah balasan hari akhirat dan janganlah kamu mengadakan kebinasaan di bumi ini. Jangan buat binasa di sini. Surah Al-Ankabut ayat 36. Ayat-ayat yang seperti ini terlalu banyak disebut dalam Al-Quran. Itu contohnya itu. Dan di antara bukti yang lain, Al-Quran sering menyebut hal hari akhirat. Kita dapati hampir-hampir setiap lambaran mushaf. Mushaf itu Al-Quran. Quran tu dipanggil mushaf. Kitab Quran tu. Sebuah tu. Ada sebutan mengenai hari akhirat. Mengenai huru-haranya. Kejadian yang ngeri. Ngeri ini sangat menakutkan. Pada hari itu, dengan berbagai-bagai gaya bahasa. Demikian juga kita dapati Al-Quran menggambarkan kejadian-kejadian di hari akhirat itu dengan penjelasan yang panjang. Yang jarang-jarang kita dapati penjelasan seperti itu pada perkara gaib yang lain. Jadi Allah Ta'ala sebut hari akhirat ada banyak sangat. Karena apa? Karena inilah. Kalau orang beriman dengan dia,
Kesan tu ada. Tapi kalau tak ada kesan tu maknanya orang tahu hari akhirat tapi tidak beriman. Sebab kesan itulah yang membuatkan kita tak lena tidur, nak beribadat kepada Allah SWT, tak menghampiri benda maksiat. Kerana kita akan tayang balik. Semua perbuatan kita yang akan diulang tayang di hadapan Allah SWT. Di antara buktinya lagi, Allah menamakan hari akhirat ini dengan berbagai-bagai nama. Di mana setiap nama itu menggambarkan kejadian ngeri yang akan berlaku. Di antara nama-nama yang disebut dalam Al-Quran, yang pertama, Yaumul Qiyamah. Hari kebangkitan. Yaumuddin. Hari agama ataupun pembalasan. Yaumul Hisab. Hari perhitungan amalan. Yaumul Fathi. Hari perceraian antara mukmin dengan kafir. Yaumut Talaq. Hari pertemuan. Yaumul Jam'. Hari perhimpunan. Yaumut Taghabun. Hari kerugian orang-orang kafir. Yaumul Khulud. Hari yang kekal. Yang masuk neraka, na'udzubillah, kekal dalam neraka. Yang dalam syurga, kekal dalam syurga. Yaumul Khuruj. Hari keluar manusia daripada kubur. Yaumul Hasrah. Hari penyesalan manusia yang berdosa. Yaumut Tanad. Hari panggilan. Al-Akhirah. Hari akhir. Hari awalnya dunia. Ini hari akhir. As-Sa'ah. Saat berlaku huru-hara. Al-Azifah. Hari yang hampir. At-Tammah. Hari huru-hara. Yang melebihi segala kejadian ngeri yang lain. As-Sakhah. Hari yang memekakkan telinga. Mana tepikan malaikat tu. Habis. Mati habis orang. Al-Haqqah. Hari yang benar-benar berlaku. Al-Ghashiyah. Hari yang huru-hara mengelilingi manusia. Al-Waqi'ah. Hari yang tetap berlaku. Itu nama-nama yang disebut dalam Quran ni. Berapa puluh nama ada? 20 nama. Ataupun lebih. Nama-nama kiamat. Allah Ta'ala sebut pada kita, nak suruh kita ni. Drone. Takut. Hikmah Al-Quran mengambil berat beriman kepada hari akhirat. Kenapa Al-Quran ada terkait dengan hari akhirat ni? Kenapa? Di antara hikmahnya ialah yang pertama. Beriman kepada hari akhirat dapat memberi kesan dalam kehidupan manusia. Kerana beriman kepada hari akhirat dan perkara-perkara yang berhubung dengannya, yang terdiri daripada syurga dan neraka, hisab amalan, seksa dan pahala, keberuntungan dan kerugian, kesemuanya itu berperanan dalam mengarahkan manusia supaya iltizam dan sentiasa beramal saleh serta takut kepada Allah. Dan amat berbeza sekali antara dua orang manusia berikut. Beza. Yang pertama, seorang yang tidak mempercayai adanya hari kebangkitan, adanya hisab amalan dan perkataan manusia, segala amalannya semata berdasarkan kepentingan dan kesenangan dunia. Dari dia tidak terikat dengan mana-mana ikatan kebenaran kecuali ikatan hawa nafsu. Tujuan hidupnya ialah kepentingan diri yang mengharuskan apa saja cara. Asalkan dapat. Tindakan dan amalan, walau bagaimanapun ia mendatangkan kemudaratan sekalipun. Tak kira lah. Mudarat tak mudarat pun, kalau dia ambil rasuah, kena penjara. Ambil itu kena ni atas dunia pun. Tak kira. Yang pentingnya dapat. Penagih dah ada. Pengedar dah ada. Dia tahu dia kena gantung kalau kena tangkap. Edar juga. Sebab nak hidup mewah. Seorang lagi pula, apa sifat dia? Seorang yang mempercayai adanya hari akhirat, yang akan dihitung segala amalan dan perkataan manusia di hadapan Allah yang Maha Adil. Yang akan membalas mengikut jenis amalan manusia. Amalan baik dibalas dengan baik. Amalan jahat akan dibalas jahat. Ia terikat dengan garisan kebenaran, kebaikan dan kemaslahatan. Di mana ketiga-tiga perkara ini mempunyai nilaian dan pertimbangan di sisi Allah pada hari akhirat. Kerana firman Allah Ta'ala, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Maksudnya timbangan pada hari itu adalah kebenaran, keadilan. Maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Berat, untung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya,
Mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Nah, ini ayat Suratul A'raf ayat 8 dan 9. Jadi sangat jauh perbezaannya. Seorang ini beriman, yang seorang ini hidup bebas. Jauh dah jaraknya. Yang kedua, hikmah yang kedua. Beriman kepada hari akhirat terikat dengan amal saleh. Kalau dia kata dia beriman, saya yakin sungguh-sungguh ada Allah, ada hari akhirat, tapi tak beramal. Orang panggil imam apa macam itu? Imam main-main, olok-olok. Imam palsu. Kerana itu kita dapati susunan gaya bahasa Al-Quran mengingatkan antara beriman dengan hari akhirat dengan amal saleh di dalam beberapa ayat seperti yang pertama firman Allah Taala, "Ara'aita allazi yukazzibu bid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Itulah orang-orang yang mengherdik anak yatim. Anak yatim mari minta, lapak kita duk marah dia pula. Bapa budak tak ada pokok ni. Kelakar budak ni. Apa benda ni? Duk herdik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Tengok orang miskin pun kita relax ya. Kalau buat majlis jamu pun duk panggil orang kaya. Orang yang lapar tak masuk dalam senara sebab tak ada standard. Ini berat ni. Hari ni kuat sungguh. Kalau buat jamu yang majlis jamu tu, siapa dia senara dulu? Oh, besar-besar dulu senara. Kok kapur-kapur ni kalau ada panggil ada lebih-lebih marilah. Bila? Esok, tak lebih. Mari, tele rumah, ambil makanan lebih. Oh, nak panggil, tak apa. Yang betulnya ni, kita dia. Baiklah, surah Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Jadi, sifat orang yang tak buat kebajikan ni, itu namanya tidak betul-betul sempurna. Kalau kita rasa kita yakin, kita beriman hari akhirat, ada balasan, ada pahala, ada syurga, buat. Jamuan. Oh, tak larat saya nak berjamu orang perempuan, tak larat. Tak payah kita buat. Bagi duit je. Sekarang ni semua orang tolong buat belakang. Tak mahu menyusah orang pula. Dia beli nasi buku, siap-siap di kedai. Memang dia tu bersedia nak buat. Berapa buku kita nak? Lambat bayar ya. Dia hantar mari makan dah. Buat. Cukup senang. Nak buat jamu yang zaman kita hari ni, Allahu Akbar. Mudah. Senang. Sebab semua ada khidmat belakang. Catering dia panggil apa siap. Ayat yang kedua, firman Allah Ta'ala, "Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir." Hanyalah orang-orang yang memakmurkan, yang menghidupkan masjid-masjid Allah. Ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan pada hari akhirat. Orang ni, orang yang menghidupkan masjid. Surah At-Taubah ayat 18. Bukan orang nak jadi AJK masjid. Tengah tempat tu, berebut nak jadi AJK masjid. Pergi dah. Nak kuasa masjid. Bila orang nak ceramah masjid, tanya, siapa ustaz mana ni? Oh, ustaz ni tak boleh. Pasal dia AJK masjid, ada kuasa. Ini nama ni. Nak kuasa masjid. Dia pergi masjid tak? Kalau ada mesyuarat, baru pergi. Ini. Ini bukan. Orang yang makmur masjid, orang yang menghidupkan masjid. Dengan berzikir, dengan salat, jemaahnya, dengan kuliah. Kalau AJK masjid ramai yang baik. Yang ikhlas ramai. Kita tak kata AJK masjid tak ikhlas. Yang ikhlas ni Masya Allah. Kerja sungguh. Cari apa ni, buat majlis tu, buat majlis ni. Banyak sungguh kerja. Tapi yang tak ikhlas yang jadi masalah kita kan. Jadi surah At-Taubah ayat 18. Ayat yang ketiga. Firman Allah Ta'ala. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia gabungnya selalu. Beriman, Allah, hari akhirat. Tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya ia akan meminta kepadamu, ia akan minta izin, tak mau pergi berjihad ni siapa? Hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat dan hati mereka ragu-ragu. Kerana itu mereka selalu bimbang dalam keraguan. Surah At-Taubah ayat 44-45. Orang hak lagu ni perangai dia ni, orang ni yang tak mau pergi berperang.
Cari alasan macam-macam. Bila Nabi Isa lagi pergi, mari lalu. Rasulullah, isteri nak salin. Nabi kata baliklah, jaga binimu. Mari pula, tak boleh pergi perang Rasulullah. Unta sakit perut. Macam-macam alasan dia cari. Yang pentingnya, dia tak nak pergi perang. Tapi Nabi kenal dah. Muka ni, cari alasan banyak ni. Muka kita tak beriman dengan Allah, tak beriman hari akhirat. Kalau bawa ni sah. Tak ni sah. Orang tak beriman, kita bawa ni sah. Lepas-lepas, silap-silap dia pula dia kutuk belakang. Ini berlaku. Ayat yang keempat. Firman Allah Ta'ala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Kalau orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat, dia tidak akan berkasih sayang dengan orang menentang Allah dan Rasul. Ayat ni panjang lagi. Walaupun adalah ayat ni, bapak kamu, adik-beradik kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara, tak kira siapa. Kalau dia tidak beriman kepada Allah, dia menentang Allah, menentang Rasul, tak payah berkawan dengan dia. Dia kata ni, tak putus hubungan. Bukan putus hubungan dari sudut keluarga. Putus hubungan dari sudut agama. Sebab dia menentang Allah. Buat kawan apa? Kita mengajar dalam kitab Muniatul Musallin. Syekh Daud rahimahullah ta'ala, dia bawa ayat ni. Syekh Daud tadi. Dia kata, kalaulah orang itu tak semaya, tidak ada gunanya kamu pelihara dia dalam rumah kamu. Halau mereka keluar daripada rumah. Kerana tidak ada kebajikan kita pelihara duduk sekali dengan orang yang tak semaya. Saya tahu, kemas sungguh dia. Tegas dalam bab orang tak semaya ni. Memang tegas sungguh. Ayat yang kelima. Firman Allah Ta'ala. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Sesungguhnya pada mereka itu. Siapa dia mereka itu tu? Nabi Allah Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Dari cerita ni lah. Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya. Ada contoh tauladan yang baik bagi kamu. Sebab apa? Sebab dia bertegas. Ibrahim. Bagi orang-orang yang mengharapkan pahala Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Jadi kalau orang itu beriman Allah, beriman hari akhirat, dia kena ikut Nabi Ibrahim. Ibrahim ni, dia suruh keluarga dia beriman. Bila orang tak ira juga, semua berhala juga, dia kata aku berlepas lagi. Ini balik ummi. Aku tak mau campur lagi lah. Tak mau ikut apa yang aku ajak. Ajak dulu. Dakwah dulu syaratnya. Surah Al-Mumtahanah ayat 6. Ayat yang ke-6, firman Allah Ta'ala, "Dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Demikianlah diberi pengajaran dengan itu akan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dia campur lagi Allah, hari akhirat. Surah At-Talaq ayat 2. Yang ke-7, ayat yang ke-7 firman Allah, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat tentu beriman kepada Al-Quran dan mereka selalu memelihara salat mereka. Orang ni yang beriman kepada Allah akhirat, orang jaga sembahyang. Orang yang tak jaga sembahyang itu orang yang main-main dengan Allah di hari akhirat. Itu yang kita jawab. Surah Al-An'am ayat 92. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kalau nak bawa semua dalam kitab ni, terlalu panjang. Kita ambil 7 ayat contoh. Allah kembarkan iman dengan Allah, siapa hari akhirat. Allah, hari akhirat. Sama juga dalam bab rukun Islam. Orang yang beriman kepada Allah, orang yang mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Dia kembarkan. Salat, zakat. Salat, zakat. Pasal? Salat itu ibadat tubuh. Tak payah bayar. Ada kena bayar salat. Tak betul salat. Dikembang dengan ibadah harta. Zakat. Sayang nak keluar harta ni. Sayang. Masuk nak suruh banyak. Keluar sayang. Ibadah dah harta tu, saya lari dah. Manusia ni suka. Yuhibbunal mala hubban jama. Suka pada harta tu, suka semati. Jadi, kembang ayat. Oleh kerana manusia diciptakan dengan tabiat semula jadinya ingin kepada kemaslahatan untuk dirinya. Kalau untuk dia, semangat dulu. Dan mengelakkan kemudaratan daripadanya,
Maka beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat adalah penguat semangatnya dan dorongan jiwanya, iaitulah semangat ingin kepada kebaikan dan benci kepada kejahatan. Semangat ni kena ada. Oleh yang demikian, Al-Quran menitik beratkan dan selalu mengingatkan hari akhirat serta menggambarkan tentang hari akhirat dengan gaya bahasa yang berlainan agar semangat kejiwaan manusia tersemat di dalam hati dan kuat pula kesannya. Itu semangat itu. Maka itu dipanggil tiga hikmat yang kedua. Al-Quran mengambil berat tentang akhirat. Kita berpindah kepada hikmat yang ketiga. Kenapa Al-Quran ini menekankan sangat supaya kita ingat kepada hari akhirat? Kerana tabiat manusia banyak lupa. Memang dah. Cakap pagi petang raya dah. Lupa. Dan lalai. Leka. Yang disebabkan oleh sukanya kepada kemewahan hidup dunia ini. Maka Al-Quran banyak mengingatkan tentang hari akhirat. Kerana keyakinan manusia kepada hari akhirat dan kepada balasan nikmat dan seksa boleh mengurangkan kecintaan mereka kepada kemewahan hidup. Betul tak? Kita ni Allah Tuhan Maha Kaya. Buat rumah. Tengok rumah orang lain besar, nak besar lagi. Beli kereta comel, RM100,000 harga. Tengok kereta orang lain jauh lalu. Kena tukar ni pula. Walau hak ni pun tak puas naik. Nah, plastik pun tak tukar lagi. Nah. Tapi kalau kita ingat bahawa semua benda perbuatan kita, muamalah kita, ada unsur-unsur jual beli kita ni bersih ke tak bersih. Daripada unsur riba, daripada unsur apa, kita akan hundur balik. Tak payah mewah-mewah. Beli setakat yang kita mampu, cukup. Rumah yang sudah ada, alhamdulillah cukup. Tak payah lagi pergi berhutang sana sini. Kerana nak buat rumah besar, nak mewah-mewah, nak tunjuk pada orang. Tak payah. Barulah dia mari. Sebab kita tahu depan kita ada Islam. Depan kita ada akhirat. Ya kedis. Kalau terupuhan ni lah. Tak ada apa lah. Jadi, kerana ni, manusia ni suka, lalai, lupa, disebabkan oleh sukanya kepada kemewahan hidup dunia ini, maka Al-Quran banyak mengingatkan tentang hari akhirat. Jadi, nak bagi break pada kita, break. Kerana keyakinan manusia kepada hari akhirat dan kepada balasan nikmat dan seksa boleh mengurangkan kecintaan mereka kepada kemewahan hidup. Tepat sekali. Dengan demikian, ia menyedari bahawa kelazatan hidup di dunia dalam semua bentuknya tidak perlu berlomba-lomba mencarinya. Ada, ambil. Halal, ambil. Ada tapi haram. Tak, tinggal. Tak mahu kita. Malah yang perlu berlomba-lomba mencarinya ialah balasan nikmat yang disediakan di hari akhirat. Kita letak situ. Hari ini kita kerja tak ada. Ada kerja kita? Ada kerja kita. Basahkan lidah kita dengan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kata tu daripada awal sampai malam. Sebab ni bila orang tua-tua ni, bila kita cakap baca ni, tak ingat Ustaz. Baca Quran, tak kena Fatihah dengan qul Allah ya. Alhamdulillah kena tu tak apa dah. Baca Fatihah. Habis Fatihah qul Allah. Sudah qul Allah baca Fatihah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ingatlah kau tu mana orang tua mana tak ingat ni. Orang rasa dia orang Islam dah. Basah ni ya, lidah. Tinggi pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada duit pula, bagi makan pada orang lagi, beli benda-benda bagi remah pula, itu tambah lagi. Buat masjid, buat surau, alhamdulillah. Banyak tu habis pula. Belum mencari. Ya, ayat Al-Quran yang menganjurkan demikian ialah firman Allah Taala, يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Ayat ni kepada orang yang nak perang sungguh. Ayat ni kena kepada kita yang tak pergi berperang dengan senjata, tapi kita perang dengan hawa nafsu. Ni kuat juga perang hawa nafsu ni. Hawa nafsu suka kan duduk masjid. Suka dengan mengajar. Suka bangun malam bertahajud. Suka dengan berzikir.
Tak mau. Zikir pasal Allah lama ni nak buat zikir ni. Tapi kalau dia buat pagi saya panggil lah boleh. Cerita tu enggak ya, kita tu juga dia cerita apa. Cerita zaman muda dulu di Singapura. Ada cerita apa? Tak. Cerita sama ya. Kalau kita habiskan masa berzikir itu cukup sudah. Jadi, kenapalah kamu berat sangat nak berangkat berperang pada jalan Allah? Jadi pegang zaman dulu dengan senjata, pegang zaman kita lah ni yang tidak ada senjata ni. Lawan hawa nafsu kita. Nafsu nak berapa kita lawan lah. Apakah kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat kamu? Itu untuk orang pegang tak segi. Apakah kamu sudah puas dengan kehidupan dunia sebagai ganti kehidupan akhirat? Saya tanya. Suka dah dunia ni. Sikit ni dunia ni. Padahal kenikmatan hidup dunia ini hanya sedikit kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Surah At-Taubah ayat 38. Penegasan tentang hikmah adanya hari akhirat telah dan sedang menjadikan manusia merasai pelik. Yang disebabkan oleh pikiran mereka yang singkat memandang hari kebangkitan tidak mungkin berlaku kerana jasad manusia telah berpindah menjadi tulang yang repuh setelah mati. Ini siapa? Orang yang tak beriman ni boleh memikir macam ni. Boleh memikir. Tulang hancur. Macam mana nak hidup balik? Zaman dulu. Zaman kita hari ni, zaman sains teknologi ni, tak pelik dah. Kau ramai orang hidup balik. Orang mati hidup balik. Tidak mati hidup balik. Tengok dia cerita dalam TV tu. Berapa puluh tahun dah mati pelakon-pelakon. Boleh lagi bangun semula. Jadi apa sahaja nak bangun balik manusia ni, Tuhan nak belakang Allah Akbar. Pasal itulah anak cakap. Saya selalu cakap ni. Alat-alat teknologi moden hari ni, semuanya mengingatkan kita kepada akhirat. Kita memikir macam mana orang mati hidup balik. Tu, kalau cakap dari TV, tu mati lama tu. Ya. Ni, kita ada pasal ngaji Quran. Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Berapa puluh tahun dah mati. Duduk berlagu Quran lagi hari ni. Apa pelik? Nah, pelik apa? Tak pelik. Bila kita kata manusia, tangan boleh cakap, batu boleh jadi saksi, apa boleh akunya besi kita cakap tadi? Dia cakap besi. Cakap besi. Semua ni, teknologi moden ada hari ni, semuanya bukti kekuasaan Allah Ta'ala nak hidup balik akhirat. Jangan duk beli alat-alat moden untuk guna saja, untuk mikir juga. Untuk kita fikir, mendekatkan kita kepada akhirat. Jadi, jangan duduk guna nikmat, tak tahu arti di sebalik. Jadi nikmat besar. Jadi orang yang memandang akhirat ni tidak ada, sebab pemikiran disempit oleh siapa? Disempit oleh pemikiran dunia yang ada hari ni. Kerana inilah barangkali Al-Quran selalu mengingatkan hal hari akhirat, supaya kita ingat, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum. Faqala al-kafiruna hadha syai'un ajib. A'iza mitna wa kunna turaban zalika raj'un ba'id. Maksudnya qaf. Qaf tu huruf muqatta'ah. Tak tahu makna dia kecuali Allah Ta'ala. Itu kelebihan Al-Quran. Kalau orang lain buat huruf macam ni, kita kata apa ni? Huruf S. Apa benda nak baca? Tak ada. Tapi Quran, qaf dia buh. Kita baca tu, kita rasa ada satu benda pelik. Yang tak tahu ni kita ya. Allah Ta'ala tahu sebab apa dia tak. Demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya. Bahkan mereka tercengang-cengang. Kerana telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Rasul itu mari orang kampung dia juga. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib, yang pelik. Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali semula? Pelik, ajaib. Orang sudah hancur, ada mau bangkit semula? Ini pelik. Dia kira ngotot dia. Itu adalah pengembalian yang tidak mungkin. Zalika raj'un ba'id. Tak mungkin ada. Tak ada. Kenapa kata? Orang kafir. Surah Qaf ayat 1 hingga 3. Perasaan begini menjadikan mereka menghadapi kematian dalam keadaan perasaan yang lemah, sedangkan contoh benda-benda yang mati kemudiannya hidup semula dalam kehidupan dunia ini memang banyak. Banyak benda mati kita tanda hidup balik. Apa benda yang manusia ni? Kenapa manusia bila mati tak hidup balik? Itu tanda kuasa Allah. Kan budak-budak benda-benda mati senang kita ambil. Hidup balik. Tidak padi yang kita tanam tu. Daripada biji yang sudah kering. Kering tak kering? Kering. Pergi tabur, hidup balik. Pelik.
Itu benar. Orang sendiri, manusia sendiri yang hidup. Mari daripada air. Air itu hidup ke? Air terpancar. Kalau terpancar atas tempat lain, bukan tempat dia. Kering situ ya. Nak sentuh pun cuma apa. Tapi bila kena tempat dia, subur, hidup balik. Jadi manusia lawa Allah Ta'ala pula. Subhanallahil azim. Ini bila manusia tak mikir, tak sudi lagu dengan Allah Ta'ala. Jadi contoh benda-benda yang mati, kemudian yang hidup semula, dalam kehidupan di dunia ini memang banyak. Sebenarnya mata mereka tidak buta, tetapi penglihatan hati yang menjadikan mereka buta. Buta sebenarnya duduk di mana? Duduk di hati. Orang buta mata, tak ada masalah. Kalau hati selek. Berapa ramai orang alim yang buta. Tak nampak mata. Ramai sekali. Tuan-tuan guru kita, syekh-syekh, mufti-mufti besar, ulama-ulama hadis. Buta mata. Tapi hati selek. Kita yang mata selek ni, hati pula tak apa selek. Kena Allah Ta'ala begitu-gitu ya. Nak baca Quran apa payah. Ini dia kata. Dia sebenarnya bukan buta duduk di mata. Buta duduk di mana? Duduk di hati. Allahu Akbar. Jadi kita akan masuk pula kepada dalil beriman pada hari akhirat dan bantahan orang-orang yang mengingkarinya. Jadi kita nak lawan orang yang tak mau beriman pada hari akhirat ini macam mana? InsyaAllah Ta'ala kita akan sambung di dalam perbincangan kita pada siri yang ke-15. Ya, siri yang ke-15 nanti. InsyaAllah. Jadi, pelajaran kita ni kita akan habiskan kitab kita ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.